الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله muka surat 50 Asamumnya apa yang lepas pasal yang keempat mengenai hati. Kenapa perlu kita jaga hati? Kerana 5 perkara, ada 5 sahabat. Sahabat-sahabat perlu kita jaga hati kerana ada beberapa perkara. Dan tidak diragui lagi setiap manusia ada hati. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita ada hati. Baiknya hati maka baiklah seluruh tubuh. Sebaliknya rosaknya hati maka rosaklah seluruh tubuh. Baik hati bermakna baiklah keluarga kita, baiklah masyarakat kita, baiklah negara kita. Sebaliknya rosak hati maka rosaklah keluarga, rosaklah masyarakat dan merebak kepada rosaknya negara. Itulah pentingnya menjaga hati. Sambungnya apa yang lepasnya bagi saya ke 1, 2, 3, 4, 5 daripada atas ke bawah. Dan yang sebenarnya umpama ini. Kenapa perlu jaga hati? Kerana hati ini tempat makrifat, tempat mengenal Allah. Dan hati juga dah kita nak letak ilmu-ilmu agama, nak letak ilmu wahyu dalam hati. Begitu juga lah kita nak dapat hikmah-hikmah atau rahsia-rahsia pun di hati juga dah. Dan yang sebenarlah umpama ini tempat, yakni hati, tempat pertaruhan bahawa engkau peliharakan dan engkau simpankan. Maknanya kita pulih ke hati dan pelihara ke hati. Pulih daripada penyakit-penyakit mazmumah dan kita pelihara ke hati daripada terkenanya penyakit-penyakit mazmumah. Kemudian kita hiasi hati kita dengan sifat mahmudah seperti sabar, tawakal, begitu juga cinta kepada Allah dan ingat akan mati, pemurah. Itu sebahagian daripada sifat-sifat yang dipuji yang perlu kita letak di hati kita. Dan peliharakan daripada kebinasaan dan cemar-cemar yakni kotor-kotor. Mana kotornya seperti sifat kedekut, sifat beke pongo, kasih kepada harta, kasih kepada pangkat, nak pujian, gelemo. Ini penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan diri kita. Dan engkau kawal dan engkau pelihara, dan engkau kawal dan engkau peliharakan daripada pencuri dan perampas. Itu bahasa dia, pencuri dan perampas. Iaitulah sifat-sifat mazmumah pula umpama pencuri, sifat mazmumah umpama perampok yang merosakkan hati kita. Mereka DCE 5 ni, DCE 5 ni minta sudah ada. Baik. Dan engkau muliakan dan engkau besarkan dengan bagai-bagai kemuliaan keramah, yakni kemuliaan keramah itu kemuliaan juga dah.
Itu bahasa dulu yang belakang dia sebut. Ini kita lama dia kecek balas tu dah. Dia sebut banyak lapak. Maknanya sama je. Maknanya maksud kita ni jaga hati. Kerana hati lah yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut dari Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la, pada hari, yakni hari kiamat. La yanfa'u malun, tiada manfaat harta, wala banun, dan juga anak-anak cucu. Hari akhirat lah harta kita dan anak-anak cucu kita tidak memberi manfaat. Atas dunia harta memberi manfaat lagi untuk membeli belah. Begitu juga anak-anak cucu di dunia memberi manfaat. Dia dapat membahagiakan kita. Kan ada anak cucu ni seronok nak mesti cuti sekolah. Kalau anak cucu klik kat suka. Tu orang kata lalu dia kalau sekali dengan cucu dekat lalu. Sekali sepinggir ada cucu 5 pinggir habis. Oh seronok ada cucu. Itu setakat dunia ni ada. Bila klik akhirat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka kita lah. Mereka ia datang menemui Allah biqalbin salim, dengan harta, dengan hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa Allah Ta'ala sebut harta? Allah Ta'ala sebut anak cucu. Kerana sebilangan manusia tidak balik dengan harta, terlupa nak cuci hati. Seronok dengan harta, terlupa hati ni cemar. Begitu juga manusia. Begitu juga dengan sahabat anak cucu lah. Lupa hati ni cemar. Galip dengan keluarga, galip dengan harta, maka lupa kepada Allah. Sedangkan kita ni akan balik menemui Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang sejahtera. Kita boleh di akhirat lah ni. Kita ni boleh dan bersama dengan hati kita. Maka Allah menilai kita di akhirat kelak berdasar kepada hati kita. Allah tidak berdasar kepada tubuh badan kita, dan tidak berdasar kepada harta dan anak cucu kita. Sekolah kita pergi satu jabat untuk nak temu juga. Satu jabat dari gelar nak pakai pekerja. Jawatannya pegawai contoh. Dia iklan. Kita pun rasa berminat. Kita pergilah. Pakar, sega, kasut, itas, luar, selet, pakar, nektar, rambut, minyak. Masuk dia jabat. Jumpalah dengan orang yang interview. Dia tanya nama sekian, umur berapa. Lepas dia tanya, kelulusan apa dia? Saya tak ada kelulusan apa, cik jahil pun tak habis. Kita nak mengisi jawatan pegawai, tapi CJ sahabat tak ada. Pakaian je semak, tubuh je sekat, tapi kelulusan sahabat tak ada. Agar orang timur, dia tak timur untuk nak mengisi jawatan tersebut. Tak akan timur sama sekali, walaupun pakaian kita semak sekali. Sebaliknya, orang jabat akan hilang kepada kelulusan kita. Mana CJ awak untuk nak temu juga jawatan sikit-sikit. Bila tunjuk CJ, keputusan dia culik, baru dia terima. Jadi soalan CJ ni kalau kita di akhirat dengan Tuhan, hati. Kita tak diri kepada jasa kita. Kita OKU, kita rupa tak comel, rezeki warna tidak putih. Tak sedar kisah, tak sedar usul dengan hati kita bersih, hati kita cemerlang dengan Allah, maka inilah penentu kita di akhirat syurga, selamat daripada neraka. Harta anak cucu itu nombor 2 ada di akhirat.
Bila hati bersih, harta kita sedekah buat amal jariah dengan ikhlas, maka kita boleh tukai juga di sana. Begitu juga anak-anak yang soleh, yang kita didik dengan ikhlas, maka kita boleh tukai di sana. Yang pentingnya diri kita dulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah betapa pentingnya kita menjaga hati kita daripada pencuri dan perampas, iaitu sifat-sifat yang kotor, supaya tiada menghubungkan dengan diri dia jawahir. Jawahir permata yang indah. Permata yang indah itu terjemah daripada jawahir dah. Dia terselit selalu dah. Ini kita nama jawahir, permata yang indah-indah, yang mulia-mulia. Kemudian kita nak hiasikan hati kita dengan permata-permata yang indah. Mana dia permata yang indah? Iaitu dah semua sifat-sifat mahmudah. Kita nak hiasi dalam hati kita dengan sifat sabar, sifat syukur, sifat qanaah, sifat zuhud, sifat tawakal, sifat habbah, cinta kepada Allah dan ingat kepada mati. 10 perkara paling-paling sikit kita lepuh dalam hati kita. Sifat mahmudah dan besar-besar harganya. Kita nak pelihara oleh cemar-cemar dan didapatnya dengan dia, yakni dicuri dan dirampas oleh pencuri dan perampas. Wal-iyazabillah, minta lindunglah kita dengan Allah daripada hati-hati yang rosak. Rosaknya hati, maka rosaklah kehidupan kita. Bila kehidupan kita rosak, kita berkeluarga, keluarga kita akan jadi rosak. Kesal daripada hati yang rosak. Dan berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada yang demikian itu, demikian hati yang rosak. Kata orang nak baiki dunia, baiki manusia. Ini kita sebut dah minggu lepas. Nak baiki manusia, baiki dah hati manusia. Jadi bahawa kita boleh baiki. Supaya juga nak baiki rumah tangga, baikilah suami dulu. Sebab suami dah sebagai pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemerintah di atas perempuan. Suamilah pemerintah di atas isteri. Bapaklah pemerintah di atas anak-anak. Nak baiki isteri, nak baiki anak-anak, kena baikilah suami dulu, kena baiki bapa dulu. Nak baiki suami, nak baiki bapa, baiki hati suami, baiki hati bapa dulu. Bila hati ini baik, maka perangai kita akan jadi baik. Orang yang perangai baik, dia akan baik dengan keluarganya, dia baik dengan isterinya, dia baik dengan anak-anaknya. Seperti mana dia bertanggung jawab dengan Allah, dia juga bertanggung jawab dengan keluarganya. Hanya orang yang hati baik, orang yang hati saleh. Baiklah, dan asal yang kelima, sebab yang kelima perlu jaga hati lagi, bahawasanya aku, kata Imam Ghazali, aku tilik akan halnya, yakni kelakuan hati ini, maka aku dapat baginya 5 hal, 5 keadaan. Tiada bagi yang lain daripada segala anggota anak Adam lagi. Imam Ghazali masih bedah lagi hati kita. Dia kata, aku tengok hati manusia ni ada 5 keadaan pula. Pertama, bahawasanya seteru, yakni syaitan. Seteru, maksudnya syaitan menyahaja kepada hati, berhadap atasnya hati, melazim akan dia bagi hati. Jadi syaitan ini sentiasa nak merosak hati kita. Syaitan sentiasa nak merentah hati kita. Bila syaitan itu dapat menguasai hati kita, maka hak lain automatik dia boleh kuasai selalu dah. Ini cara syaitan nak menguasai anak Adam, dia berusaha menguasai hati dulu. Bila hati itu pun maka lain mudah lagi. Sebab itulah musuh-musuh Islam seperti Yahudi,
Dia nak bunuh umat Islam, dia bunuh raja dulu, dia bunuh pemimpin dulu. Bila orang atas saya dibunuh, maka bawah akan jadi bunuh dengan mudah. Sebab orang atas saya yang menentu, yang ada kuasa, yang boleh ubah batu, boleh ubah balik. Bila hak atas dibunuh, maka bawah jadi bunuh juga lah. Itu mudah sangat yang nak bunuh umat Islam. Sebagaimana nak bunuh hati, syaitan menguasai hati kita. Bahawasanya setu menyaja kepadanya berhadap atas, melazimkan baginya. Maka bahawasanya syaitan itu mengambil tempat atas hati Adam. Syaitan berusaha keras untuk nak ambil bahagia dalam hati kita. Maka iaitu hati ini menurunkan ilham. Dalam hati juga tempat jatuhnya ilham dan waswah. Ilham ni dia mari daripada malaikat, dan waswah ni dia mari daripada syaitan. Itu dia beza. Ilham mari daripada malaikat, waswah yakni gangguan mari daripada syaitan. Memukullah keduanya ilham dan waswah akan di akhir hati selama-lamanya, yakni sentiasalah dengan dua suruhan. Siapa dia? Malaikat dan syaitan. Baiklah. Jadi dua perkara, satunya malaikat dan satu lagi syaitan. Malaikat nak menguasai hati kita, dan syaitan juga nak menguasai hati kita. Dua makhluk ini sentiasa berperang-perang untuk nak menguasai hati. Andai malaikat dapat menguasai hati kita, maka kerana kita akan jadi baik. Sebaliknya kalau syaitan berjaya menguasai hati kita, maka kita akan jadi jahat kerana suka syaitan. Kita panggil syaitan manusia. Syaitan manusia, ialah manusia kerana suka syaitan. Kenapa manusia kerana suka syaitan? Sebab syaitan telah menguasai tahtanya. Syaitan telah menguasai hatinya. Ini sudah kita sudah inilah hakikat kehidupan kita hari-hari. Malaikat pun nak jaga hati kita, syaitan pun nak jaga hati kita. Orang yang dek kepada malaikat, maka baiklah akhlaknya. Maka orang yang dek kepada syaitan, maka buruklah akhlaknya. Dan kedua, bahawa pekerjaan yang membimbangkan baginya hati itu amat banyak. Perkara yang mengalihkan hati kita ini sangat banyak. Maka bahawasanya hawa, yakni hawa nafsu, keinginan dan akal fikiran, keduanya adanya pada hati ini berperan bagi dua askar, iaitu dua askar, hawa nafsu dan tenteranya. Mana tentera hawa? Iaitu syaitan. Dan akal dan tenteranya. Mana tentera bagi akal? Iaitulah malaikat. Maka iaitu dua askar, dua tentera ini selama-lamanya duduk berperang kedua-duanya, berjumpa kedua-duanya, dan berlawan kedua-duanya, dan berlawan-lawan kotanya itu dikawali dan ditegakkan, dan jangan dilalaikan daripadanya. Apa makna kita nak faham? Bahawa hati kita ni, syaitan pun nak goda, malaikat pun nak goda. Jadi syaitan ni dia ada pembantu dia, hawa nafsu. Nafsu dan syaitan. Syaitan dengan nafsu ni kancing pun, dia pakat kapak-kapak, dia nak menguasai hati kita. Kemudian malaikat dan akal ni pun berpakat-pakat juga nak mengawalkan hati. Jangan bidak kepada syaitan, jangan bidak kepada hawa nafsu. Kehidupan kita. Sebab tu kalau kita lihat hari ini, ada manusia kerana seperti malaikat, ada manusia kerana seperti syaitan. Sebab dua ni lah. Ia ada bekerja siang mana untuk nak merosakkan hati kita, maka rosakkan kita. Sebab kita ni bergerak dengan hati, kita bercakap dengan hati, kita melihat dengan hati, kita makan dengan hati. Sebab itulah
penting sangat kita menjaga hati. Jangan kita kotori hati dengan makanan-makanan yang haram. Jangan kotori hati dengan makanan yang haram. Makanan haram dia mari daripada duit yang haram. Duit yang haram ni dia mari daripada kerja yang haram. Ini yang kita nampak. Bila kerja haram, maka upah pun haram. Bila upah ni haram, kita beli makanan, kita makan, makanan haram juga. Ini salah satu punca rosaknya hati kita. Bila hati kita rosak dengan sebab makanan yang haram, makanan haram berpunca daripada duit yang haram, duit yang haram berpunca daripada kerja yang haram, maka sangat mudah syaitan menguasai hati tersebut. Jadi kita terlibat dengan kerja haram, terlibat dengan makanan yang haram. Salah kita buka pintu hati seluas-luasnya untuk syaitan pakat masuk, pakat bergurau dalam hati kita. Sebab itu sangat penting kita siasat kerja kita, siasat duit kita masuk, siasat makanan masuk dalam tubuh kita. Kita dah hujung tahu dah masuk 2014 ni, cuba kita cek kerja tu selama ni halal ke, syubhat ke atau haram. Sebab perkara ni boleh mengotorkan hati. Kita ni kalau dia makan, bila makan benda haram, pakai rumah dan kita berkeluarga, kita makan benda yang haram, isteri kita makan benda yang haram, anak kita makan benda yang haram, maka hati akan jadi gelap. Bila gelap, syaitan suka menang. Syaitan ni dia suka dia tempat gelap. Suka orang curi. Kalau rumah gelap, dia suka menang. Rumah kita, kalau kita tinggal kalau kata api habis licin, satu susah, naik tadi tu. Kelip yang rupiah habis kurang. Bila tengok gelap tu, dia tahu tua dah masuk dari ni. Begitu juga hati, bila kita makan benda haram, hati jadi gelap. Bila gelap, syaitan mudah sangat dia masuk. Bila kita makan benda yang haram, maka Allah Ta'ala balas atas kita, bini jadi degil. Kita pergi dah, kita pergi dengan Tuhan. Bini degil dengan kita, bini degil dengan Tuhan. Bini tak nak semayang, bini tak nak pakai tudung. Anak pula degil, anak degil dengan Tuhan, tak semayang. Anak degil dengan kita, jawab mulut kita. Suruh pakai tudung, tak pakai tudung. Suruh mengaji sekolah, payah. Suruh mengaji Quran, langsung tak degil dah. Kita pakai kereta punah. Lepas bagian je, ekor pula punah. Lepas bagian ekor, mesin basuh pula punah. Lepas mesin basuh punah, peti air pula punah. Ada aja yang menimpa-nimpa dalam kehidupan kita. Sebab itulah, kehidupan kita sekarang ni, dia berkait dengan kehidupan yang lepas. Kehidupan kita mana ni, atau kehidupan kita besok, dia berkait dengan yang lepas. Kesalahan yang lepas lah menyebab kita didenda oleh Allah pada hari ini. Itu pun kalau kita jelek hati, mujur Allah tidak denda kita di akhirat. Allah denda di dunia, maka dosa-dosa kita gugur. Kalau Tuhan denda di akhirat, tidak ada balasan kecuali neraka. Denda di akhirat, balasan neraka. Denda di akhirat, betul susah hidup, sempit kehidupan. Jadi sebenarnya berpunca daripada situ. Berpunca daripada kerja kita tidak halal, duit kita tidak halal, makan minum kita tidak halal, maka keluarga kita jadi gelemak dalam kehidupan agama. Tak nak semayang, degil, jawab mulut. Tubik pagi, kelip malam, kelip subuh, tepat subuh itu, tak bangun-bangun. Ini salah satu punca kita telah mengkotori hati-hati kita dengan makanan yang haram. Hati baik.
Itu salah satu cara kita nak jaga hati, iaitulah jangan kita kotori hati kita dengan sumber-sumber yang haram. Begitu juga sumber-sumber yang subhat. Dan ketiga, bahawasanya meletakkan baginya terlebih banyak, maka bahawasanya segala khawatir ini lintas hati, seperti anak panah sentiasa jatuh padanya pada hati, dan seperti hujan sentiasa dihujan ke atasnya ada hati, mana dahsyat. Jadi hati kita ni macam-macam dah, cerita batu, cerita bagi, kerusi, kegembira, ada berbolak-balik dalam hati kita. Maka hati kalau kita umpama super bola yang bola, bola ni kalau kita setuju kita golek dari dah. Cuba sikit golek, tak nanti kau tendang habis-habis ke, sepak sikit dah dia golek sebab dia bola. Begitulah hati ni bolak-balik. Sekejap nak buah, sekejap nak isap, sekejap nak putih, sekejap macam-macam hati kita. Sebab itulah perlu kepada bimbingan. Maka kita Imam Ghazali sebagai GPS atau kompas untuk kita bimbing hati kita supaya sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu nafsu ini dia terbahagi kepada tiga. Ambil sebut tiga saja. Kalau tengok dalam tasawuf tu, dia tunjuk kita sebut tiga pada dia. Pertamanya nafsu amarah. Ini tangga pokok sekali. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu amarah ni, nafsu amarah ialah nafsu ia sentiasa menyuruh kita buat perkara jahat. Dan nafsu amarah dia tak pernah menyesal di atas perkara jahat yang dia buat. Ini nafsu amarah. Nafsu amarah dia suruh buat perkara jahat dan tak pernah menyesal di atas kejahatan dia. Dia buat dia gitu je nafsu amarah. Yang keduanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni dia buat juga perkara jahat tapi dia menyesal, dia bertobat. Lepas tu buat pula. Dia main gitu, dia main tergedak timur. Itu nafsu lawamah. Jadi apa Tuhan pada bukti dia risau dia saja tobat, lepas tu sejenis buat pula, lepas tu menyesal pula, buat pula. Tidak kata nak putih terus dah. Ada main putu gitu. Di antara taat derhaka, taat ke derhaka. Yang ketiganya nafsu mulhamah. Ini tangga yang ketiga atas kita. Nafsu mulhamah ni nafsu yang sentiasa mengajak kita buat perkara baik dan sentiasa buat perkara baik. Tak ada dah buat dosa kepada Allah. Kalau ada pun sikit-sikit bertawab selalu dah. Tak suka nafsu lawamah tadi. Kemudian bila kita sebut tiga nafsu, kita ni dia tangga mana? Kita yang ada balik dia tangga pertama, tangga nafsu nombor 1 ke? Tangga nafsu nombor 2 ke? Atau tangga nombor 3? Kita boleh cek. Kalau kita ni gemar buat dosa kepada Allah dan tak pernah menyesal dosa yang kita buat, tak boleh tinggal lagi dosa tua dah. Umur 60 tak boleh tinggal lagi, masih seronok dengan dosa. Bila buat dosa, puasa selesa. Bila buat dosa, puasa lega, puasa puas. Ini yang panggil nafsu amarah. Nafsu ni kalau mati di atas nafsu ni tak lepas daripada neraka, kecuali Allah ampun di akhirat. Kita cek pula, kita jadi mana? Kalau jadi doa pun kita buat kadang-kadang diraka ke Tuhan, kadang-kadang doa bermakna kita ditahan nafsu lawamah. Maka nafsu tahap yang kedua ni
Banyak lagi pada kita orang awal ni banyak. Dan nafsu ni tak kira orang awal ke, orang jahil ke, orang alim ke, ada belakang. Orang berilmu tidak semestinya hati bersih belaka. Ilmu suku, hati suku. Itu baik. Nafsu balhamah ni, nafsu tinggi dah lah. Nafsu ni nafsu tinggi dah. Nafsu ni jadi wali kecil dah ada. Itu nafsu mulhamah. Itu baik. Mungkinlah kita memanglah kepada nafsu amarah atau nafsu lawamah. Itu usahalah biar kita naik kepada tangga yang ketiga, iaitu nafsu mulhamah. Sebab nafsu lawamah ni pun tak selamat lagi daripada neraka di akhirat kelak. Itu baik. Maka syaitan sentiasa nak merosak hati kita, nak merosakkan nafsu kita supaya derhaka kepada Allah sepanjang masa. Hasil mana syaitan nak merosak. Syaitan tak pernah tidur, tak pernah tenang. Sentiasa nak menggoda hati anak Adam. Dan tiada engkau kuasa atas menegakkan dia, maka engkau tegakkan. Dan tiada pula ia hati menepati seperti mata yang antara dua kelopak mata engkau pejamkan. Dan engkau kesenangan atau ada engkau pada tempat yang sunyi atau malam yang kelam, maka engkau padakan melihat kedua mata atau seperti lidah yang iaitulah di belakang dinding antara gigi dan dua bibir mulut, maka engkau kuasa atas menegakkan dia dan mendiakan dia. Tetapi hati itu meletakkan bagi segala khawatir yang tiada kuasa engkau atas menegakkan dia dan memelihara akan dia dengan tiap-tiap kelakuan, dan tiadalah ia putus daripadamu dengan sesuatu waktu pun. Ini tengok. Syaitan sentiasa mengekori kita untuk nak menggoda dan menyesat. Sebab itulah orang yang syaitan takut semua tiga, orang yang ikhlas kepada Allah. Hamba yang ikhlas kepada Allah lah syaitan lemah nak goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Itu boleh syaitan lemah nak goda. Kalau tak sampai lagi tahap itulah hati kita beribadat kepada Allah, selagi itulah syaitan menggoda-goda hati kita. Dia bubuh sifat riak di hati kita, dia bubuh sifat sombong di hati kita, dia bubuh sifat hubub dunia di hati kita. Maka kali kita dengan sifat-sifat bersumumah tadi. Sebab itulah kita mengaji tasawuf, kita nak baiki hati supaya kita ni dia ada celik hati. Pada mana kita nak belajar celik hati? Contoh pada ni lah. Biasanya di Berafilah itu ada minta sedekah. Berafilah dia mati, dia kalau kita sementara tunggu itu akan bagi satu hamba Allah. Dia tutup itu, kadang-kadang tutup itunya. Dia tunjuk nak seria, nak beli makan aja. Ada tutup itunya. Baik. Ada semua, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Katalah satu hari itu yang uji kita. Dia mari tak kita, dia tutup itu. Dia minta piti saja. Jadi kalaulah kita tengok dengan mata kepala itu kita benci. Tak ada kerja lain yang boleh minta rahman orang. Itu kita tak ada bagi. Sebab kita tengok dengan mata kasar. Cuba kita celik hati. Dia bagi tak sedekah. Kalaulah dia tu jadi perampok, dia rompok atas rumah kita, tidakkah beratur-ratur dia yang ambil dia. Jadi minta di kereta kita, itu kita mesti apa dia ambil. Kita mesti sama apa dia ambil. Kalau kita tak tahu dia tak kata apa. Dia mari itu dengan hati, dengan Allah menggerak dia kan. Nak uji kita. Soal cara makan dia itu dia punya dengan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kita, Tuhan nak uji kita. Sebab tu orang minta sedekah, mari rumah kita, mari tangga kita, maksud dia pandang kita. Ini bermakna hadiah daripada Allah. Sama ada kita nak terima hadiah Tuhan atau nak tolak. Kalau kita beri duit kepada peminta sedekah, bermakna kita terima pahala yang Allah hantar depan tangga kita.
Kalau kita tak pergi rumah, bermakna kita tolak pahala yang mari dekat tangga kita. Itu je benar. Jadi peminta sedekah yang mari dekat tangga kita ini merupakan hadiah yang Allah hantar tangga kita. Nak kata sih, kalau kita beri duit, bermakna kita nak pahala yang Tuhan hantar kita. Kalau kita tak beri duit, bermakna kita tolak pahala yang Tuhan hantar tangga kita. Kemudian baiklah. Jadi jelek hati sekiranya peminta sedekah tu, kalau cara dia cari makan dia jadi penyamu, kalau nak tahu rumah kita tidak beratur-atur yang ambil dia, tak banyak lagi kita pergi. Cara dia minta kita, seria dia minta dengan kita. Tapi kalau dia sambung kita, bukan seria, dia ambil sebut tibik, dia ambil licin. Kalau dia jadi penyamu, maka dengan jelek hatilah kita bersedekah kepada dia. Sebab benda tu awak tidak saja-saja belakang. Sebab juga Allah Ta'ala uji kita kata rasa. Jangan kita mengeluh, jangan kita merepek, jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Sebab sebenarnya itu rezeki Pak Meketa. Rezeki Pak Meketa. Rezeki Pak Meketa ini Allah Ta'ala uji kita kata rasa. Bila kata rasa, kita kata rasa. Itu rezeki Pak Meketa. Begitu juga buku pajak depan tangga kita dan pakar kita. Jangan kita mengeluh, sebab itu rezeki itu kan biasa buku dia. Rezeki dia, dia biasa siap dia buku dia, rezeki dia. Nak panggil belajar jelek hati. Benda akan buat tak ada sia-sia sama sekali, tak ada sia-sia. Susah mengeluh mengelak itu kelemahan diri kita lagi. Dia perlu kita baiki, dia perlu kita rawati. Masya Allah, tak saja belakang kita. Rumah kita mesti jadi bocor, itu rezeki tu ke rumah. Bocor, tersebut tu ke rumah, itu rezeki dia. Maka bila berlaku jahat kita, maka jangan sama sekali kita mengeluh. Orang yang suka mengeluh, merungu, mengefek ini orang yang hatinya tak bahagia. Hidup kalau suka mengefek, suka mengeluh, suka merungu, ini tanda-tanda orang tak bahagia. Begitu juga kita semaya kadang-kadang sah tak rapat. Sah tak rapat sebenarnya bukan kaki bela, hati tak betul. Kita semaya sah tak rapat, dia kata rapat sah, tak rapat juga. Tak rapat sah itu bukanlah kaki bela, sebenarnya hati bela. Hati ni tak siap rapat. Kadang-kadang yang kekeh rumah boleh seorang masuk jelas. Kadang-kadang waktu belakang kita panggil naik dah, penuh sahabat tak si naik. Orang duduk belakang, ia tak si penuh sahabat. Orang yang panggil hidup. Bila kelakuan dia nampak gitu dah, boleh baca dan hidup seseorang. Mulai cara hidup, boleh tengok dah balas mana kehidupan dia. Kalau jadi payah nak penuh sah, ini orang yang hidup dalam kehidupan yang subah tak penuh belakang. Itu lambat kita. Nampak tidak penting kita rawat hati kita. Rawat hati mana rawat kita lah. Rawat hati mana rawat diri kita. Kita baiki hati mana kita baiki diri kita. Bila dalam diri kita terbaiki, maka kehidupan kita pun terbaiki juga lah. Apatah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi kita kena baiki. Kemudian nafsu sangat bersegera kepada mengikut dia akan syaitan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada dua maklumat. Satunya malam ini kita nak sembahyang tentang Isya. Kerana ada jemaah kita minta tolong sangat-sangat. Moga-moga ia sakit sihat.